Untuk mengulas lanjut berkenaan dengan isu ini bersama dengan kita menerusi panggilan adalah pensyarah kanan Jabatan Antropologi dan Sosiologi Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya, Major Dr. Syed Abdul Razak Syed Mahadi. Doktor, terima kasih sudi bersama dengan Niaga Awani. Pertama sekali, Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan pandangan melihat kepada angka-angka yang dikongsikan tadi, mengapa kadar kelahiran hidup di Malaysia ini menunjukkan trend penurunan. Mungkin boleh jelaskan dari segi apa faktor yang mempengaruhi kadar tersebut, Doktor? Okey, Assalamualaikum. Apa khabar? Okey, Alhamdulillah kalau kita lihat negara kita semakin aman, semakin maju. Seperti apa yang Tuan tadi ceritakan tentang kadar penurunan, kalau kita lihat kadar penurunan ini berlaku di serata dunia. Apabila kita melihat kepada berlakunya pembangunan sektor ekonomi, sektor sosial, memberi satu kesan terus kepada kadar kelahiran, terutama di kalangan keluarga Malaysia. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku merupakan salah satu daripada signifikan daripada pembangunan yang kita lihat. Jadi kalau kita lihat berlaku penurunan kadar kelahiran, kesuburan dan sebagainya. Sebagai contohnya kalau kita lihat kadar kelahiran kasar turun daripada 13.5 kepada 14.5 pada tahun 2020. Jadi kalau kita lihat kadar ini merupakan salah satu daripada perkara yang boleh memberi kesan jangka panjang kepada kalau kita lihat kepada pembangunan sumber manusia. Mungkin 20 tahun akan datang ataupun 10 tahun akan datang. Jadi kalau kita lihat perkara ini, berdasarkan beranjauan yang baru ini diberikan one-off sebanyak RM500 untuk sebagai satu rangsangan untuk meningkatkan kadar kelahiran. Pada saya ini mungkin boleh memberi suatu kesan jangka pendek yang kalau kita lihat merupakan salah satu daripada perkara yang sering dilihat kata sebagai satu tindakan kerajaan bagaimana cuba untuk meningkatkan kadar kelahiran. Jadi kalau kita lihat bagaimana kadar kelahiran itu mampu untuk diterjemahkan oleh rakyat. Jadi kalau kita lihat dalam perubahan sosioekonomi masyarakat sekarang, kalau kita lihat masyarakat cuba untuk memastikan keseimbangan antara ekonomi keluarga dengan kadar kelahiran. Jadi kalau kita lihat bagaimana masyarakat bertindak terhadap pembangunan-pembangunan ekonomi yang berlaku. Jadi kalau kita lihat ini merupakan salah satu daripada perkara yang sering menjadi satu perdebatan lah kalau kita lihat dalam faktor perdebatan dari segi pakar-pakar ekonomi atau pakar-pakar kekeluargaan melihatkan bagaimana negara kita terus mengalami penurunan dari segi kadar kelahiran. Terutama kalau kita lihat satu dekad yang terlepas menunjukkan kadar kelahiran yang begitu mendadak menurun. Yang paling tinggi kita rekodkan iaitu kalau kita lihat seperti apa yang Tuan cerita tadi pada tahun 2020 sebanyak 439,744 kelahiran berbanding pada tahun 2020 tahun 2000 kalau kita lihat sebanyak 471,504 kelahiran. Ini kalau kita lihat signifikan ini mungkin disebabkan oleh faktor tekanan ekonomi berlaku kepada pasangan keluarga. Jadi pasangan cuba untuk menyeimbangkan ekonomi keluarga dengan kadar kelahiran. Jadi kalau kita lihat pemberian yang kerajaan buat melalui belanjawan pemberian RM500 dianggap sebagai baby bonus. Jadi sejauh mana baby bonus ni mampu digunakan oleh pasangan suami isteri untuk menyara kehidupan anak dia. Jadi kalau kita lihat child care di negara kita sangat tinggi kos dia tu. Jadi kalau kita lihat daripada kelahiran hingga ke 6 tahun, umur itu merupakan satu-satu umur yang melibatkan kos penjagaan yang tinggi. Tambahan kalau kita lihat di negara-negara maju sebagai contohnya di Sweden dan Norway, berlakunya tindakan kerajaan menyediakan kemudahan secara percuma melalui childcare. Jadi kalau kita lihat ini yang berlaku. Kalau kita lihat selepas 6 tahun, 7 tahun hingga seterusnya, pendidikan kerajaan bagi secara percuma, tetapi apa yang berlaku selepas nak mula masuk universiti mula balik memberi satu tekanan kos yang tinggi kepada keluarga. Jadi kalau kita lihat bagaimana kerajaan cuba untuk memastikan pembangunan kadar kelahiran terus maintain. Kalau kita lihat ia tidak mahu terus menurun. Jadi kalau terus menurun, apa berlaku pada negara kita pada masa akan datang dalam tempoh 20 tahun? Mungkin kita mengalami pengurangan dari segi tenaga kerja yang mungkin berlaku. Kalau kita lihat itulah yang saya boleh rangkumkan pada peringkat awal.
Jadi bagaimanakah solusinya? Bagaimana dengan kalau kita nak bercakap berkenaan polisi sedia ada ni, ada perlu penambahbaikan, seperti apakah strategi yang terbaik untuk pastikan kadar kelahiran ni semakin meningkat? Seperti contoh kalau kita lihat sebagai penambahan taska di tempat kerja. Jadi bagaimana? Okey, kalau kita lihat pada dasarnya manusia ni semakin lama semakin hidup begitu sukar apabila kos kehidupan semakin lama semakin tinggi. Kalau kita lihat attitude ataupun perubahan pemikiran, kotak pemikiran, sebagai contoh kalau kita lihat pemikiran generasi pertanian ataupun kalau kita lihat generasi zaman dulu, anak dianggap sebagai suatu aset. Anak sebab apa dia membantu dari segi peladangan dan sebagainya. Tetapi ketika ini anak dianggap sebagai liability ataupun sebagai satu kos. Jadi kalau kita lihat bagaimana kerajaan boleh membuat dasar untuk mengurangkan kos-kos pembiayaan anak. Jadi ini mungkin boleh menarik minat untuk orang mempunyai keluarga mungkin 3 atau 4 orang anak. Jadi kalau kita lihat bagaimana kalau sebagai contohnya kerajaan mampu untuk menyediakan kos bukan hanya di tempat penjagaan tetapi kos-kos sampingan seperti yang berlaku di negara Sweden, bagaimana mereka memberi bantuan kepada mempunyai anak dari segi kos-kos selain daripada kos pendidikan, sebagai contoh penjagaan anak, kos pembiayaan pemakanan untuk anak-anak, sedang di samping pendidikan. Kalau kita lihat perkara ini sangat penting kepada institusi keluarga. Ditambah pula kalau kita lihat jumlah golongan kita telah dipisah-pisahkan pada B40, M40 dan sebagainya. Jadi penekanan atau tindakan kajian mesti melihat kepada latar belakang ekonomi. Kerana kalau kita lihat latar belakang ekonomi mencerminkan keupayaan sesuatu keluarga menampung kepada bilangan anak. Jadi kalau kita cuba untuk memberi suatu bantuan ataupun tarikh hidup kepada keluarga, mestilah tarikh hidup itu mampu untuk menampung jumlah bilangan anak yang diperoleh oleh pasangan. Sekiranya dia mampu, mungkin pasangan itu cuba untuk meningkatkan jumlah bilangan anak. Dalam masa sama kalau kita lihat, kalau seperti yang diperjelaskan tadi, berlaku sentimen antara etnik. Kalau kita lihat Cina, Melayu, India. Melayu mungkin disebabkan oleh sentimen keagamaan sebab anak dianggap sebagai penyambung ummah. Jadi seringkali diperkatakan segalanya pasangan tidak berkahwin, seringkali dimomokkan dengan bila kau nak ada anak. Jadi perasaan-perasaan ini memberi satu tekanan kepada pasangan terutama Melayu, orang Melayu untuk melahirkan anak. Tapi kalau kita lihat kaum Cina dan sebagainya, mereka lebih melihatkan kepentingan ekonomi sesuatu keluarga itu. Bagaimana ekonomi itu mungkin boleh menjamin kepada sektor sosial yang lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat perbezaan antara etnik juga memain peranan penting untuk kerajaan melihat dasar-satu dasar kepada menyumbang untuk memberi suatu keyakinan kepada sesuatu institusi keluarga supaya mereka boleh mempunyai anak. Dalam masa sama, mereka mempunyai keseimbangan antara ekonomi. Jadi perkara ini sangat penting untuk dilihat oleh kerajaan. Bukan hanya sekadar memberi one-off 500 kepada yang boleh dianggap sebagai baby bonus, tetapi penerusan bantuan kerajaan kepada keluarga itu berdasarkan kalau kita lihat kos anak tu yang berlaku di antara umur 0 hingga ke 6 tahun. Kalau kita lihat kos penjagaan bayi, childcare, kalau kita lihat kos sebab wanita semakin lama semakin mula melibatkan peluang terlibat pada pendidikan. Jadi kerenggangan masa mereka untuk bersama menjaga anak tu di samping kos-kos pembiayaan anak tu semakin lama semakin menekan. Jadi kalau kita lihat perkara ini sangat penting untuk kerajaan melihat supaya dasar yang kita buat ini bukan hanya berdasarkan kepada jangka masa pendek tetapi kita perlu melihat jangka masa panjang kerana pembangunan sumber manusia memberi kesan kepada pembangunan sumber manusia di masa depan. Doktor, bercakap berkenaan dengan ialah polisi dan sebagainya, penambahbaikan yang boleh kita lakukan. Mungkin kita boleh melihat negara-negara lain. Adakah terdapat negara yang melaksanakan polisi tertentu seiring dengan usaha untuk meningkatkan kadar kelahiran di sesebuah negara tersebut, Doktor? Okey, kalau kita lihat data yang dibuat di negara Sweden dan Norway merupakan satu data yang bagus. Bagaimana dia cuba memberi suatu bantuan kepada childcare secara percuma dari umur 1 hingga 6 tahun serta pendidikan percuma berterusan kepada dia. Jadi kalau kita lihat Sweden dan Norway, kalau kita lihat kadar fertility dia maintain. Dia tidak meningkat tetapi dia maintain supaya ekonomi boleh dibangunkan dengan keadaan
kadar fertility tidak terus menurun. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku di negara Sweden dan Norway merupakan satu perancangan yang boleh diguna pakai ataupun boleh dikaji bersesuaian dengan masyarakat kita. Jadi supaya dasar-dasar yang kita buat itu tidaklah berlaku secara jangka pendek semata-mata. Jadi kalau kita lihat berdasarkan kos 500, jadi kalau kita lihat jumlah itu melibatkan satu angka yang besar. Tapi sama ada ia berkesan kepada negara, pada penduduk negara kita ataupun tidak berkesan. Jadi kita perlu melihat suatu dasar yang mungkin merupakan satu pelaburan yang besar untuk melihat sebagai contohnya di Sweden dan Norway sebagai suatu perancangan. Dan saya percaya institusi-institusi kerajaan seperti LTCKN atau sebagainya mungkin boleh menilai kepada pemberian dasar-dasar yang baik untuk kerajaan melaksanakan suatu perubahan ataupun suatu imbangan antara kadar kelahiran dengan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Jadi kalau kita lihat perkara ini seolah-olah suatu keseimbangan yang perlu kita lihat daripada keseluruhan dari segi ekonomi, pembangunan sosial dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat rancangan-rancangan daripada kerajaan haruslah melihat kepada keseluruhan aspek ini. Ya. Kalau kita tengok menurut laporan antarabangsa mengatakan bahawa kemungkinan tahun depan kita akan menghadapi kelembapan dan kemelesetan ekonomi secara global. Jadi adakah perkara ini akan memberi kesan, apakah impaknya terhadap kadar kelahiran dan kematian pada masa yang nearest one is next year? Bagaimana? Okey, kalau kita lihat apa yang berlaku, PBB telah melihatkan kepada satu angka penurunan kadar ekonomi ataupun inflasi pada negara. Kadar ini mungkin memberi satu tekanan kepada institusi keluarga. Kerana kalau kita lihat purchasing power semakin lama semakin menurun. Jumlah pendapatan kalau kita lihat semakin lama semakin memberi kesan kepada penurunan inflasi ini. Jadi kalau kita lihat berkembang bilangan anak dalam suatu keluarga itu akan lama semakin menurun. Jadi kajian yang pernah saya lakukan secara rambang di kalangan mahasiswa ataupun generasi yang mungkin akan membuat bentuk institusi keluarga, kebanyakan mahasiswa ada yang tidak mahu berkahwin, tidak mahu mempunyai anak ataupun mempunyai anak seorang atau dua orang. Jadi kalau kita lihat dalam masyarakat umum, kalau kita lihat tekanan ekonomi ini memberi kesan secara terus terhadap pemikiran pasangan itu untuk mempunyai anak. Kerana kalau kita lihat mungkin dia tidak berkeupayaan untuk mempunyai ekonomi, tetapi dalam masa sama dia tidak mahu memberi tekanan kepada kualiti penjagaan anak. Dari segi apa semua. Jadi kalau kita lihat, kalau kita ekonomi semakin meredup, makanya masyarakat akan bertindak balas dengan melakukan imbangan antara ekonomi dan bilangan keluarga anak. Jadi kalau kita lihat, kadar kelahiran akan semakin lama semakin menyusut. Jadi kalau kita lihat, tanpa adanya bantuan kerajaan dari segi childcare atau sebagainya, mana mungkin keluarga itu membuat satu penilaian untuk menambah bilangan anak. Perkara ini sangat memberi kesan kalau kita lihat apa berlaku. Bahkan kalau kita lihat apa yang berlaku, masyarakat cuba telah memberi suara-suara kebimbangan terhadap penurunan berlakunya peningkatan inflasi dan keupayaan ekonomi mereka. Jadi kalau kita lihat kebimbangan ini telah disuarakan dalam berbagai bentuk. Jadi kalau kita lihat, ini juga merupakan satu tekanan kepada keluarga itu untuk memilih bilangan anak yang sesuai dan mungkin menjadi hasrat kerajaan untuk mendapat bilangan penduduk yang sesuai dengan perkembangan ekonomi di masa akan datang. Baik, terima kasih. Itu dia tadi pandangan serta idea daripada Pensyarah Kanan Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya, Major Dr. Syed Abdul Razak Syed Mahadi berkongsi berkenaan dengan mencari solusi terbaik susulan daripada penyusutan kadar kelahiran. Niaga awal ni kita berhenti rehat seketika, kita akan bersambung selepas ini.